Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ansyafiqah binti Zurima Yazri. Ini saya akan membentangkan tajuk faktor kemunculan gerakan nasionalisme di Mesir. Pendahuluan, Mesir pada awal abad ke-20 adalah di bawah naungan Empayar Turki Uthmaniyah, tetapi pengaruh British di Mesir amat kuat. British telah mengukuhkan kuasa selepas mengatasi pemberontakan Urabi pada tahun 1881. British terus memerintah sehingga Perang Dunia Pertama. Pentadbiran asas di bawah pimpinan pemerintah Mesir iaitu Khedive dikekalkan. Namun, pemerintahan sebenarnya adalah di bawah Lord Cromer. Semangat anti-British memuncak selepas Perang Dunia Pertama. Gerakan nasionalisme mula berputik dalam kalangan bangsa Arab dan masyarakat Mesir, khususnya apabila tercetusnya gerakan Islah yang dipelopori oleh Syed Jamaluddin Al-Afghanistan dan Sheikh Muhammad Abduh sejak tahun 1850. Seterusnya, faktor agama. Pengaruh agama iaitu British di Mesir cuba membaratkan masyarakat serta menjauhkan agama Islam daripada tertegak di Mesir. Hal ini menyebabkan munculnya golongan reformis yang menentang pihak British. Pergerakan ini dinamakan Ukhwanul Muslimin yang ditubuhkan oleh Sheikh Hassan Al-Banna yang bertujuan untuk menjaga kedudukan agama Islam yang semakin terancam. Gerakan Ukhwanul Muslimin ini berperanan sebagai menyadarkan umat Islam di Mesir untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan mengecam penjajahan British yang kejam. Menegakkan Islam berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadis. Seterusnya, menggunakan pengaruh Islam untuk mewujudkan kesedaran dan jihad. Seterusnya, gerakan ini juga merasa bimbang dengan golongan cerdik pandai Mesir yang terpengaruh dengan pendidikan Barat. Antaranya, golongan cerdik pandai iaitu Sheikh Ali Abdul Razik. Oleh itu, pengaruh agama dapat mengembalikan kesedaran umat Islam Mesir untuk menentang penjajah British. Seterusnya, faktor bahasa dan sastra. Ahmad Shauqi, seorang penyair neoklasik Arab, telah menulis sebuah sajak yang menceritakan tentang Boutros Ghali yang merupakan hakim yang telah dibunuh pada tahun 1910. Selepas menandatangani perjanjian pemerintahan bersama Sudan. Pembunuhan beliau berkait rapat dengan keengganan beliau mendesak Parlimen Mesir untuk memberikan konsesi terusan Suez yang lebih kepada pihak British. Kematian beliau diabadikan dalam sajak-sajak yang diterbitkan dalam Al-Mu'ayyad dan Al-Liwa, seterusnya menyemarakkan semangat nasionalisme di Mesir. Hafiz Ibrahim pula banyak menggunakan pentas puisi untuk meniup semangat anti-kolonialisme dalam kalangan penduduk tempatan. Golongan modernis Islam seperti Rashid Rida memperjuangkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran dan menggantikan bahasa Inggeris. Dengan cara ini dapat mengikis rasa hormat kepada penjajah. Faktor seterusnya iaitu faktor kewartawanan. Bidang kewartawanan turut memainkan peranannya dalam menimbulkan kesedaran. Surat khabar digunakan oleh setengah pihak untuk memperjuangkan perjuangan mereka iaitu dengan meniup semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat di Mesir. Penulisan Rashid Rida, orang kanan Muhammad Abduh, menimbulkan kesedaran melalui akhbar Salafiyah. Akhbar Salafiyah yang banyak menyentuh soal modernisasi Islam dalam masyarakat dan beliau sentiasa mengkritik dan menyalahkan penjajah atas nasib malang masyarakat Arab. Penulis wanita seperti Malak Hisni Nasif pula tidak ketinggalan dalam memperjuangkan hak mereka terutama dalam isu pendidikan. Beliau menggunakan nama pena Bahitat Al-Badiyah turut memperjuangkan peranan wanita secara terbuka melalui penulisannya yang diterima oleh golongan intelektual di Mesir. Faktor seterusnya iaitu faktor pendidikan. British telah mengubah kurikulum pelajaran sedia ada agar dapat melahirkan pegawai yang dapat berkhidmat kepada kerajaan kolonial dan bersikap tidak adil dalam memberikan peluang pendidikan melalui sistem Dunlop. British telah mengabaikan pendidikan sekolah tajaan kerajaan di Mesir walaupun mereka mampu membiayainya. Hal ini telah memberi kesan kepada golongan Muslim di Mesir untuk membaiki taraf kehidupan mereka. Lebih teruk lagi, British mengamalkan diskriminasi dengan memberikan jawatan kerajaan kepada orang British walaupun tidak berkelayakan dan orang British tersebut daripada golongan yang kaya. Mereka juga membayar gaji yang lebih tinggi berbanding gaji yang diberikan kepada penduduk tempatan. Isu ini telah menimbulkan sentimen anti orang British.
Pada tahun 1908, Saad Zahlul telah menjadi Menteri Pendidikan Mesir. Beliau telah menggalakkan penggunaan bahasa Arab dalam pendidikan. Graduan pula telah disuntik dengan semangat anti-British oleh guru-guru dan pensyarah mereka semasa menuntut di Perancis. Seterusnya, faktor golongan intelektual. Mereka mendapat pengalaman dan ilmu dari luar dan terdiri daripada dua golongan, iaitu golongan ulama dan golongan pendidikan barat. Mereka mempunyai matlamat, iaitu memerdekakan Mesir. Antara golongan ulama adalah seperti Sheikh Hassan Al-Banna yang menubuhkan Ikhwanul Muslimin untuk menentang British. Mereka melaksanakan program-program keislaman untuk memperbetulkan akidah dengan tujuan untuk membina sebuah kerajaan Islam. Golongan intelektual ingin membebaskan Mesir daripada cengkaman British untuk menubuhkan sebuah kerajaan Islam. Antara tokoh daripada golongan pendidikan barat adalah seorang daripada sekolah undang-undang seperti Mustafa Kamil Pasha yang menyokong nasionalisme sekular dan cuba meraih sokongan daripada keturunan Qibti. Beliau bercita-cita untuk menubuhkan sebuah kerajaan berparlimen ala barat. Kesimpulannya, terdapat banyak yang memangking kemunculan gerakan nasionalisme di Mesir. Namun, tanpa seorang warga negara yang berjiwa patriotik dan sayangkan negara, tidak akan muncul gerakan-gerakan tersebut. Kesan penentangan berterusan oleh nasionalisme Mesir yang mendorong British untuk mengisytiharkan kemerdekaan Mesir pada tahun 1992. Ahmad Fuad menggunakan gelaran Sultan, iaitu Raja Fuad. Selepas pilihan raya, Saad Zahlul dilantik sebagai Perdana Menteri Mesir yang pertama. Sekian, terima kasih.